Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah. Pada kali ini sekali lagi dapat bersama saya Ustaz Dr. Rusli bin Mokhtar meneruskan perbincangan Tadabbur Wahyu Faham Al-Quran ke-16 insya-Allah. Di mana pada hari ini kita akan menyambung ataupun melihat sedikit ayat yang lepas di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika alladzina ishtarawud dalalata bil huda. Merekalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, dan maka tidaklah untung perniagaan mereka. Wama kanu muhtadin, dan tidaklah mereka itu mendapat hidayah. Pada kali ini kita melihat lagi firman Allah Subhanahu wa taala seterusnya ayat 17, iaitu mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Itu rangkap pertama dia dalam ayat ke-17. Mathaluhum. Okey. Boleh cuba kita apa orang panggil? Kita teka dulu apa perkataan mathaluhum. Okey, kalau kita ni sebab apa saya birukan ni mathaluhum, dua perkataan. Hum kita biasa jumpa. Hari ni pun banyak perkataan hum. Ada 3, hum, him, hum. Iaitu bermaksud mereka. Ni mathaluhum ni sebenarnya telah dimelayukan. Sebab tu saya buat biru tu, iaitu misal. Dalam bahasa Melayu kita panggil misal, iaitu misalan, perumpamaan. Jadi perumpamaan mereka, misal tu orang Melayu ni biasalah, dia tak boleh tahan lama. Perkataan tu cepat berubah. Jadi misal ni mungkin zaman pengaruh bahasa Arab, orang kurang guna lah. Tapi ada lagi contoh misalnya, tapi misalan. Dalam ni makna dia perumpamaan mereka. Misal tadi, jadi perumpamaan mereka kamathalil ladzi. Ka ni sebenarnya maksud kita dah jumpa sebelum ni. Maksud dia seperti juga. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan. Tapi kalau kita nak senang, kita boleh adjust dalam bahasa Melayu. Perumpamaan mereka seperti orang alladzi, maknanya yang. Tengok. Allazi saya kata apa sebelum ni, banyak kita jumpa allazina, orang-orang yang. Tapi kali ni kita jumpa allazi, seorang. Sebab apa? Sebab dia nak cerita dalam bentuk seorang sekarang ni, iaitu seorang yang. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan seorang yang istauqada nara. Okey. Cuma alladzi istauqada nara tidak disebut alif ni bila kita nak sambung, bacaan sambung. Kalau kita tak baca sambung, dia jadi huruf alif ni disebut. Huruf dia huruf bawah istauqada. Sebenarnya istauqada ni dia memang perkataan yang kita tak jumpa lagi lah. Kita tak jumpa lagi sebelum ni. Dan dia ni complicated sikit sebab dia banyak tambah. Alif tu, is tu tambahan, bukan asal perkataan. Sin pun bukan asal lagi.
Tak pun bukan lagi. Jadi ni saja. Waqada ni saja asal dia. Perkataan root dia ialah waqada. Tapi dia tambah jadi istauqada. Sebab apa? Sebab perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang yang menyalakan nara, api. Sebenarnya istauqada ni simbolik sikit maksud dia. Sebab kalau wakud ni maknanya bahan api. Dalam Quran ada sebut lagi. Nanti kat depan nanti waquduhan nas wal hijarah. Waqud maknanya bahan api. Istauqada orang yang mencari bahan api untuk naran. Naran ni saja saya buat kuning tapi sebenarnya dah dimelayukan. Sebab tapi jauh sikit sebab naran kita panggil neraka kan. Neraka. Istauqada nara ni bukan orang yang menyalakan neraka. Orang yang menyalakan api. Dalam Al-Quran, perkataan nar disebut dalam dua maksud. Maksud api dan maksud neraka. Maknanya neraka tu makna majazi dia panggil. Makna perumpamaan ataupun makna yang dikiaskan. Sebab azab dalam neraka tu ialah api. Yang paling besar lah, ada lagi benda lain. Tapi yang paling main dia punya azab ialah api. Jadi dia panggil nar. Nar, neraka. Jadi istauqada ni menyalakan. Waqada tu lebih kepada menyalakan juga. Tapi istauqada tu dia ni mengambil. Dia meminta, dia mencari. Gitu. Sesuatu yang berbentuk, dia mendapatkan benda tu. Jadi, istauqada nara. Dalam bahasa Melayu, tak boleh nak terjemah perkataan ni sebab ni perbuatan. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang yang menyalakan api. Senang cerita. Istauqada tu menyalakan nara api. Falamma ni pun terdiri dari beberapa perkataan tapi nak senangnya ialah maka apabila. Lamma tu kita terjemah apabila. Fa tu maka. Maka apabila. Tu dia. Okey, boleh ya. Panjang sikit ayat sekali ni. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Tak apa kalau dengar rasa ni boleh ulang. Tak ada masalah, YouTube tak marah. Falamma adha'at. Falamma maka apabila adha'at. Adha'at ni maknanya dia berasal daripada perkataan adha'a yudhi'u. Idha'ah iaitu daw'. Daw' ni maknanya cahaya. Adha'at mengeluarkan cahaya. Falamma adha'at apabila mengeluarkan cahaya ma haulahu. Ma apa di sini, bukan tidak ma dalam Al-Quran ada beberapa maksud tetapi di sini maknanya apa. Dan maka tatkala apabila menerangi, terang, bercahaya, daw' dialah cahaya. Adha'at memang perkataan ni kita tak pernah jumpa ni sebab tu saya kuning kan. Ma haulahu apa yang sekelilingnya. Sebab apa nya hu ni? Sekarang biasa hum. Ma haulahu apa yang ada di sekelilingnya. Orang tadi ceritakan dalam bentuk seorang kan. Seorang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu apabila bercahaya apa yang sekitarnya. Dia nak kata orang tu
Sebenarnya ayat ni dia nak suruh kita imagine saja. Sebab perumpamaan. Perumpamaan siapa dia ni? Perumpamaan orang munafik yang dalam hati tak percaya depan orang, depan Nabi tunjuk beriman. Dalam hati lain, luar lain. Orang macam tu, um, orang munafik ni bukan semua orang berpura-pura tu kita panggil munafik. Yang ni Al-Quran dia menceritakan munafik akidah saja. Iaitu munafik akidah ni orang tu kafir tapi dia mengaku Islam. Hak yang tu memang bukan orang Islam lah. Tapi kalau munafik yang pada bahasa ni maknanya orang tu depan ada hati marah, dia tunjuk tak marah kat kita. Yang tu tak kafir. Jangan kita kata pula kafir. Nak kata munafik pun munafik yang dari sudut bahasa sajalah. Dia tak ada kaitan dengan kafir. Okey. Jadi apabila bercahaya, apa yang sekitarnya, sekelilingnya tu bercahaya, dia menyalakan api. Maknanya apa? Bila dia nyala tu, sekitar dia cahaya. Maknanya sebelum ni dia duduk dalam gelap. Tapi dia tak terang. Dia suruh kita faham sendiri. Sebenarnya seperti seorang yang duduk dalam gelap. Apabila dia menyalakan cahaya, teranglah sekeliling dia. Kalau dia dah duduk dalam tempat bercahaya, nyala api, nak terang apa benda terang dah. Jadi dia sebenarnya nak kata ada perumpamaan orang munafik ni seperti seorang orang duduk dalam gelap, kemudian dia menyalakan lampu, api. Lampu lah zaman kita ni. Falamma adha'at ma haulahu, apabila terang sekeliling dia, zahaballahu binurihim. Allah pergi dengan nur. Di nar tadi ni nur. Nar api, nur cahaya. Lebih kurang je ni. Ambil daripada ni jugalah ni. Nur ialah cahaya. Kita biasa dengar nur, tapi saya buat kuning juga sebab biasanya nama masjid, Masjid An-Nur. Itu semua ni lah, nur lah. Cuma dia tambah An-Nur, alif lam kat depan. Sebab dia maksudkan masjid itulah. Ni dia umum. Nur. Zahaballah, Allah pergi. Zahaba ni dah jadi Melayu juga, tapi tak perasan. Apa dia? Mazhab kita panggil. Mazhab tu apa dia? Pendapat. Pendapat ni sesuatu yang orang tu pergi dengan pandangan dia. Jadi zahaballah. Di sini bukan pendapat. Maknanya dia nak kata Allah pergi dengan cahaya mereka. Dalam bahasa Melayu kita nak suruh senang, Allah mengambil cahaya itu dari mereka. Ni zahaba bukan mengambil, tapi di sini bab bahasa dia sastera. Boleh kita terjemah mengambil. Tapi zahaba ni sebenarnya pergi. Zahaballahu binurihim. Allah mengambil cahaya mereka. Bi ni dengan, tapi kalau kita terjemah macam tu, kita tak terjemah dengan. Kita senyapkan saja. Allah mengambil cahaya mereka. Hum, mereka. Biasa jumpa dah. Okey, boleh ya? Macam apa? Orang tu duduk dalam gelap. Dia menyalakan api. Tiba-tiba teranglah. Tetapi Allah mengambil cahaya daripada mereka. Maknanya apa? Maknanya cahaya tu tak nampak. Dia tak nampak cahaya tu. Faham Maknanya dia tak nampak. Wa tarakahum, dan Allah meninggalkan mereka. Dia tak sebut Allah di sini, tapi maksud dia Allah meninggalkan mereka. Hum, mereka. Hari ni jumpa hum 3. Hum, him, mana tadi? Hum, mereka. Dapat ingat yang ni pun dia kira okey dah. Ni masal perumpamaan, seperti, misalan. Mula-mula kena faham macam tu dulu. Lepas tu gabung-gabung. Jadi bolehlah dalam masa berapa sebulan banyak dah boleh faham. Tak adalah faham macam orang Arab kan. Jadi okey daripada duduk saja kat rumah, boleh faham Quran, okey dah.
tak boleh faham 100% lagi 100 bulan. Tapi insya-Allah banyak kita boleh faham. Okey, balik pada perbincangan kita. Zahaballahu binurihim. Allah pergi dengan cahaya mereka. Maknanya Allah mengambil cahaya daripada mereka. Dia ada cahaya. Tak nampak sebab Allah ambil. Maknanya dia nak kata seperti orang yang menyalakan api, menyalakan lampu, tiba-tiba terang dah sebenarnya tapi tak nampak. Sebab apa? Sebab Allah tak bagi nampak. Watarakahum, dan Allah meninggalkan. Allah tu tak disebut, tetapi maksud dia memang ada dah ni. Macam mana nak tahu tu kena belajar sikit. Dia ni fi'il madhi, dia ada dhamir, mustatir, banyaklah istilah-istilah pelik. Tapi sebenarnya saya boleh terangkan dengan mudah saja. Cuma kita jangan terlalu nak mendalam sebab takut dia berat. Belajar ni dia kena ringan dulu. Warm up dulu. Sampai kita nak nampak dulu tu baru makin berat. Lepas tu nak masuk universiti pun boleh lah, nak pergi mana pun. Watarakahum, dan Allah meninggalkan mereka fi, kita jumpa dah sebelum ni, fi ni maknanya di dalam. Di dalam, dan Allah meninggalkan di dalam zulumatin. Zulumat ni maknanya gelap. Zulumat. Fi zulumat. Tapi ini bahasa Al-Quran ni dia ramai kan. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan seorang lelaki. Ni dia tak campur. Sebab ni orang ramai tadi tu perumpamanya seperti ada seorang lelaki. Macam tu. Sebab tu sekarang ni dia balik. Dia balik kepada orang tu balik. Mereka. Apa dia? Allah mengambil cahaya daripada mereka. Dia balik cerita hal orang ni balik. Watarakahum, dan Allah meninggalkan mereka. Ramai balik fi zulumat, di dalam kegelapan. Zulumat ni zalam. Sebab tu Nabi SAW kata az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu satu kegelapan pada hari akhirat. Ingat molek. Watarakahum fi zulumat. Lalu Allah meninggalkan mereka di dalam kegelapan. La yubsirun. Mereka tidak. Mana mereka tidak tu? Ya ni dengan waw. Mereka tidak melihat. Tidak mereka melihat. Tak bolehlah bahasa Melayu nak kata gitu. Jadi mereka tidak dapat melihat. Sebab apa? Sebab Allah ambil cahaya tu. Ini ayat ni sangat penting lah, sangat hebat lah perumpamaan dia, dipanggil baligh. Sangat tajam lah dia punya perumpamaan tu. Sebab Allah mengumpamakan orang munafik seperti orang yang menyalakan api. Sebab apa? Sebab dia duduk dalam gelap. Lepas tu mari cahaya. Cahaya tu ada dah. Dia tak nampak. Lepas tu orang munafik ni macam mana? Orang munafik ni dia seronok. Dia tak masuk Islam. Dia tak ikut Nabi. Dia tipu. Dia buat jahat. Bukan orang munafik zaman Nabi saja. Zaman mana-mana pun orang buat jahat ni dia seronok buat jahat. Dia rasa dia berjaya. Tetapi Tuhan nak kata bukan dia berjaya. Sebab apa? Cahaya tu Allah yang bawa lari daripada dia. Aku yang tak nak bagi kat kau. Kalau orang tu buat jahat ataupun meninggalkan benda baik, bukan dia berjaya. Ingat, jangan rasa megah. Sebab apa? Inilah Allah tipu dia tadi. Dulu kan dalam ayat yang lepas, mereka kata, innama nahnu mustahzi'un. Kami menipu, kami mengejek. Lalu Tuhan kata, Allah lah yang mengejek mereka. Inilah cara dia. Allah mengejek apa dia? Kamu buat jahat, kamu rasa bagus. Kamu buat jahat, terlepas orang tak tahu, tak kena hukum. Sebenarnya aku yang tak nak bagi kau cahaya kebenaran tu. Lalu aku tinggalkan mereka ni. Allah tinggalkan mereka di dalam kegelapan. Mereka tidak dapat melihat. Wa na'udzubillah lah. Kita menjadi orang yang tidak nampak kebaikan. Sehingga merasa megah berada dalam keburukan. Jadi setakat itu sajalah hari ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat
sama-sama mengambil faedah daripada ayat Al-Quran, dan seperti biasalah kita promosi kepada sanak saudara kita dan kepada kawan-kawan kita, bagi pada mereka WhatsApp nombor ni, suruh mereka WhatsApp. Mudah-mudahan mereka dapat belajar juga, sempena dengan PKP ni dapat menambahkan kefahaman terhadap Al-Quran. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.